Okay, so kita buat revision sekali lalu. Sebab Mena pun dah masukkan tadi dekat GC. Okay, for those yang ada kelas F2F tu pun Mena dah buat dekat kelas lah untuk you jawab. Okay, so revision ni untuk malam esok lah. Tapi sekali dengan set yang lain. Sebab dekat kelas tu Mena hanya tumpukan pada UPS trial yang link yang dia suruh jawab lah. Tapi basically apa yang jawab hari masa dalam kelas tu differentiation kan, integration kan sambung sendiri. So samalah. So differentiation ni yang kat depan ni dah terang kat kelas. So limit tu ingatlah, jangan jawab jawapan dia adalah di ataupun kosong sebab you dapat nilai dia adalah 0/0. So basically jawapan yang dipilih untuk MCQ tu kena betul. Okay, so the answer is A lah. Sebab you tak akan tick untuk dua ni. Sebab remember, okay, the limit function if you got in terms of 0/0. Okay, sama juga untuk soalan nombor 2 ni sebab cepat sebab dah kita bincang kat kelas kan. Properties limit. Okay, kenapa salah? Okay, sebab simbol dia. Ini pun sama sebab dia akan ulang balik lah. Kita tengok dekat set lain pun sama. Okay. Okay. Okay Alisa. Noted. Okay, so sama juga proses limit, definition limit, kena tahu X approaching tu adalah nilai X dan FA tu adalah L lah, adalah definition limit tu adalah nilai Y. So ini yang ada terang kat kelas lah. So basically kita pergi laju lah sebab yang ni kita dah buat kat kelas untuk tajuk differentiation. Ini pun sama, okay, differentiation basic rule, and then akan keluar juga soalan first principle. So kena hati-hati first principle, H approaching 0 bukan X, and then the formula you assume using the formula and you calculate so that you boleh pilih dia punya jawapan multiple choice. Okay, sama juga differentiation of exponential. Ni madam pergi laju sebab kita dah pergi soalan tu dekat kelas kan. Okay, cuma bezanya kalau buat kat kelas tadi ataupun semalam yang mana kita buat tu madam guna separate kan, separate lepas tu differentiate. So kalau you nak pakai question rule, jalan berbeza tapi jawapan akan dapat sama. Okay, and then loan, differentiation of loan, so dapat reciprocal kan, and then you simplify then you choose the answer. And then differentiation of product rule. Okay, product rule macam tadi kita tunjuk dekat papan pakai product rule, tapi kalau you nak kembang, the second part of second way, cara yang kedua adalah you kembang dan you differentiate sebab power you rendah, you boleh kembang lah. Tapi kalau power tinggi, soalan dia you memang akan pakai product rule. So, dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okay, and then sama juga yang ni in terms of question rule, cuma you just need to choose the U prime and V prime. Okay, and then sama juga still using question rule, cuma ada first order dengan second order. Kalau F prime tu adalah dy dx, first order. Kalau F2 prime tu dua calit adalah second order. Cuma dekat kelas madam just suruh ignore nombor 3 ni sebab kita tak ada differentiation kita dapat loan kan. Kita hanya ada integration of reciprocal kita dapat loan. So kalau you simplify, macam tadi kan madam just tunjuk yang biru tu, kalau simplify dapat jawapan, naikkan, then differentiate sekali lagi guna power rule of differentiation. So akan dapatlah 18 kali 92 kali 95 tu dapat 180 per 3 tolak 5x kuasa 3. Okay, and then concept of stationary point kena tahu. Satu madam tanya balik dalam kelas, stationary point tu apa konsep dia, first order ataupun dy dx sama dengan kosong. So kita relate balik lah macam mana kita nak cari maximum profit, minimum cost dengan maximum revenue. The differentiation of profit, revenue dengan cost sama kosong. So samalah back to the differentiation concept. So samakan dapat critical point,
dan dapatlah jawapan. Okay, and then ini pun sama, I already explain in class. Kalau extremum tu sama, nama lain dia dalam stationary point. So kalau dia linear function, satu je lah stationary point dia based on first order. Kalau constant function, you differentiate, you tak adalah stationary point. Kalau quadratic, daripada soalan tu you akan dapatlah 2 stationary point if you differentiate from cubic. Tapi kalau you differentiate from polynomial power of 4, you dapat cubic. You samakan dengan kosong sebab you nak cari stationary point based on the first order dy dx, you akan dapat 3 stationary point based on critical point you lah, x. Okay. Last question untuk soalan 13 dan differentiation pun sama, cuma dia tambah nature. So nature mesti second derivative test lah ataupun second order of differentiation. Cuma kita takkan pakai table lah dalam you punya UPF punya soalan. Table is first order. Okay. And then pergi pada integration. Integration pun sama. This one we don't use the question rule. Kita akan separate because bawah ada satu term je. Kita tak ada pakai rule dalam integration. So separate then integrate lah guna basic rule of integration. Okay, and then soalan seterusnya pun sama. Kita ada 3 integration formula. So integration formula tu kena store lah dalam kepala in order for you to answer the UPS punya soalan nanti. Sebab this is all indefinite integral. So tengok kita akan pakai yang the first one lah, iaitu f prime x over fx dx yang akan dapat ln fx. Cuma kena pastikan you punya f prime tu dapat tak sebiji x minus 2 bila you differentiate for x squared minus 16x plus 7. So bila tak dapat sama, maksud bila you factorize 8 in bracket x minus 2, you kena modify lah, you darab 1/8 sebab you nak hapuskan 8 tu. So both side kena darab 1/8 but using the integration formula. Okay, and then next sama using integration formula, cuma you nampak macam dalam bentuk fraction numerator over denominator, tapi sebenarnya sebab dia ada power dekat you punya x squared minus 7x. So power dia adalah 1/3. Macam ni lah yang hijau ni. So kita akan naikkan dia as power of negative 1/3. Sebab tu dia akan guna the third formula of function integration formula f prime x, fx power ada n, and then you integrate using the formula, you akan tambahlah the power and divide the power of functions that you add. So bila you susun macam ni, yang hijau naikkan negative 1/3, barulah you nampak using this formula. So dia takkan pakailah yang this one, because this one fx dia tak ada formula. Maksudnya tak ada power, fx tu tak ada power, fx sahaja. Okay. So you check betul tak you dah punya x squared minus 7x tu differentiate, you dapatlah 2x tolak 7. So betul tak payah modify lah, just guna je formula integration formula ni, cuma you tambah lah you punya power tu negative 1/3 tambah 1. Then divide the power that you add. And you simplify, dapatlah jawapan dia A. Okay, and then next question pun sama. Kalau you mula-mula you buat, tendency tu you akan buat contoh You nampak this one is power kan. Contoh you akan buat macam ni, 2x kuasa 2 tolak 1 kuasa 3 per dengan 3. Lepas tu you differentiate dalam, you dapat 4x. Nanti you akan circle this answer lah. Tapi jawapan dia salah, bukan A. Sebab kena ingat power rule of integration yang kat bawah tu Mena dah kotakkan. Power rule of integration function dalam tu mesti linear. Baru you boleh apply power rule of integration. Sini. Mesti linear. Kalau dia bukan linear, dia quadratic ke cubic ke, then you kena balik pada basic rule of integration. Okay. So kat sini kita tak boleh pakai power rule lah. Kalau you pakai power rule, jawapannya you akan dapat A. Salah lah kat situ. Okay. So you kena kembang sebab power dia pun dapat kuasa 2. Power dia rendah lah, up to power of 2. Tapi kalau dalam dia linear, tak ada kuasa 2 and then the power pun kuasa 2, then you boleh apply power rule of integration. Ini common error yang pelajar buat lah. So kena pastikan power rule of integration tu dalam function power rule tu mesti linear function sahaja. Okay, so expand dan integrate lah as basic rule, dapatlah jawapan dia B. Okay, and then ini pun sama, integration of substitution, cuma you tak perlu selesaikan sampai habis lah, tapi you kena tahu what is your U so that you boleh ganti you punya integral X kepada U. Okay, kalau kat sini memang nampak lah ln X tu akan jadi U kan, because dia dekat bawah.
So ln x tu will be u, and then you differentiate, you dapat 1 over x dx, so you separate lah, so you akan dapat 1 over ln x, 1x over dx. So 1 over x dx tu akan jadi du. Ini akan jadi du lah. Satu you akan jawab jawapan dia as D. So you kena tahu what is your u substitution untuk UPS lah. Okay. And then properties of definite integral sama. A tu pun betul sebab based on upper and lower limit, kita akan tolak upper limit masukkan dalam function, tolak dengan lower limit based on constant K. Bila you integrate, you akan dapat KX kan. Kalau you dapat upper dengan lower limit sama, you akan dapat kosong. This is all properties of definite that you need to know. Lepas tu sama, C pun sama. Bila you tukar peranan upper and lower limit tu, you kena letak negative to your integral ataupun integration. Cuma D tu macam betul, tapi sebab kesalahan dia adalah dia tak ikut operation dia. Sama macam tadi properties limit kan. Jadi kalau dia pecah, tambahlah follow. Kalau operation dia tolak, pecah pun akan jadi tolak. That is properties of definite integral. And then application of properties of definite integral, bila dia bagi this one value, then dia suruh pecahkan lah from 5 to 7 to function fx. So dekat sini you nampak you ada kosong selain daripada nombor 7 dan 5. Ni kan 7 dengan 5. So you pecahkan lah. First properties that you use is you break using the upper and lower limit. So 5 to 0 ni mesti sama lah kat tengah-tengah ni. And then 0 to 7. Sebab you nak pecahkan properties tu kepada dua function dengan upper lower limitnya berbeza, tapi upper limit untuk yang pertama akan sama dengan lower limit yang seterusnya. So bila you dah pecah, dua ni you boleh pergi depan as constant, pun properties integral juga yang kedua. Tapi you punya upper dengan lower limit ni tak cantik kan, sepatutnya uppernya 5, lowernya kosong. So you nak change peranan, so dia akan jadi negatif kat sini. Dan barulah you boleh guna pakai nilai dekat soalan atas tu. Dan masukkanlah dan dapat jawapan. Okay, sama juga dengan soalan seterusnya. Just break the function, use the properties minus, and then keluarkan properties yang keluar tu constant 3 dan 2 dan masukkan nilai, dapatlah 34. Ni sama. Ini tak ada adjust sebab dia punya function limit upper dengan lower tu sama, 2 hingga 6. Okay, and then last 3 question, nak cari integration, tapi integration of exponential, cuma dia tanya yang salah lah. So kita integrate dulu, cuma kita tak boleh integrate based on question rule. Kita kena kembang lah the exponential ni. So kembang ini tahu, yang ni hati-hati sebab e power of negative x darab e power of 3x, same base e power kena tambah. So negative x plus 3x dapatlah 2x. Dan barulah you integrate. So integration of exponential, dan integrate tulis balik exponential tu, power tu differentiate tapi bahagi. Ini pun sama. Tulis balik exponential dan bahagi. So nanti you simplify, jawapan dia betul 1 lah. Yang salah memang 2 dan 3 lah. Okay. And then untuk soalan second last, dia nak cari area. Tapi you tak ada graph kan. Lepas tu you nak tekan calculator straight away, tapi you got the function but you don't know the upper and lower limit. So you kena sketch lah graph ni. So you dah tahu graph you adalah set faces because of A dia lesser than 0. So kalau you nak tekan calculator boleh, nak factorize pun boleh. Kalau tekan calculator A negatif 1, B 4, C kosong lah. So dapatlah 2 roots ni. So bila dapat 2 roots, buatlah gambar ni. Ni just conteng sendiri. Untuk you tahulah, so that you tahu you punya lower limit adalah kosong, upper limit adalah 4 sebab bounded to X. Lepas tu kira lah yang ni dah step boleh shortcut pergi guna calculator. So dapatlah 32/3. Okay, and then last ada graph dia. Cuma dia nak konsep area bounded tu siapa kat above kan, sebab dua-dua quadratic. So you ada fx dengan gx, siapa kat atas above, you nampak gx dekat atas. So you dah tahu konsep yang pertama, gx tolak fx from the area bounded by the two curve. Cuma soalan relate juga dengan point of intersection, so you samakan, you akan dapatlah nanti x tu 1 dengan negatif 1. So masalah nombor 2 tu salah sebab gx, you punya fx tu tolak gx, sedangkan fx tu kat bawah. So that is the answer for the last question. Okay, tu laju sebab kita dah pergi bincang dekat kelas. So pergi pada set yang seterusnya, set trial UPS 2002-2023. Sama, nampak konsep dia sama.
Kenapa Alex? Ada soalan? Madam, macam mana tadi tu yang apa yang lower macam mana nak tukar dia tu? Contohnya kalau upper dia 6, lower dia 3 kan. Lepas tu kita nak tukar 3 pergi 6. 3 di atas, 6 di bawah. Okey, itu konsep menukar peranan. Contoh, Ya, ni letak negatif ke pecahan? Lupa dah saya. tukar peranan dia akan terus jadi negatif macam ni. Okey madam, itu je. Nampak? Tukar peranan, you tukar peranan upper lower limit, letak negatif to your integral. Understand? Okay, tukar peranan. Sebab tu kita ada properties tu kat sini. Sekejap mana tadi? This one. You tukar peranan. Nampak tak? Lower A, upper B, tukar peranan jadi negatif kepada you punya integral. You tukar peranan dia. Yang ni basically on secara huruf lah. Tapi kalau you nampak guna nombor, macam ni. Ini mula-mula you pecah ikut properties integral. Lepas tu you nak tukar peranan sebab you nak guna atas ni 0,5. So bila dia tukar peranan, lower jadi apa, dia akan jadi negatif lah pada integral. So itu adalah properties definite integral. Okay, tu yang Alex tanyalah. Okay, lepas tu pergi pada set trial UPS 1, sama juga. Nampak konsep dia ada graph, lepas tu ada limit. So dia sama dengan soalan yang trial kita punya untuk 2004, 2003, 2004 lah. So buat dulu titik koordinat dekat graph tu. Cuma yang kita punya kan ada graph masam senyum kan, ini senyum sajalah. Lepas tu match kan. Betul tak? Macam ni madam buat substitution lah. Kalau tak you tengok kat sini, X dia 4, X dia negatif 4, Y dia kosong, betul tak? Negatif 4 kosong. Tak kan? Sepatutnya kosong negatif 4. Salah lah. Okay, X dia negatif 2, Y dia 2. Betul tak? X negatif 2, Y dia 2. Salah juga, sepatutnya kosong. Tentu kefahaman tu sama tapi soalan yang akan diberi berlainan. So that you can answer correctly lah nanti. Okay. Sama juga kalau X tu kosong, Y tu negatif 4. Betul tak? Sebab you dah buat koordinat ni. Koordinat ni sangat membantu you. So betul lah. Sebab tu you ambil C. Dah dapat jawapan tu teruslah bulatkan kan. Dan tekan. Yang ni 2 negatif 2 tak mungkin lah sebab bila 2 patutnya YU kosong. Sama juga dia akan keluar first principle. Sekali lagi tapi dalam bentuk function yang lain. Kat sini ada X kuasa 2 kan. Tadi linear betul tak? So kat situ nanti ada kena kembang lah kat sini. So soalan dia berbeza sama ada quadratic function ke linear. Tapi konsep dia adalah first principle. Ni kena tahu. Cuma yang ni nanti kena kembang lah, hati-hati because you expand the repeated factor. So nanti akan ada changing sign dekat sini. Dan you choose lah. Dan kena ambil H approaching 0. X approaching 0 jangan ambil. Satu mana bulatkan kat sini. Terus kita pangkah pilihan jawapan tu. So yang tinggal antara A dan C. Tapi kena tengok bila you expand ada changing sign kat situ. Itu cara nak pilih jawapan dengan betul sebab konsep first principle tu dah ada. Okay, itu untuk first principle. Lepas tu sama, nampak tak? Tadi dekat set kita yang 2003-2004 ada konsep question rule. Cuma function dia berbeza lah. Tadi tak ada set X kat bawah. Simple lah, you punya linear dengan quadratic ataupun linear dengan linear kan. Kalau you tengok kat soalan ni. So you punya set tu lebih mudah sikit lah compared to yang tahun lepas. Sebab kita tak tahu set sebenar apa kan. Macam ni linear-linear, mudah lah nak buat. Kalau macam ni cubic dan juga set. So dia akan keluar lah tapi dia masih menggunakan question rule. Dia tanya siapa yang betul. So carilah, yang ni basically you carilah using question rule dan cari dapatlah jawapan dia. Nombor 1 tu betul. Tapi nombor 2 tu masalah lah sebab bila you padankan ni yang benda garis tu salah. Dia bukan VU prime tolak UB prime. So nombor 3 dia kena simplify. Dia nak dapat jawapan akhir lah kan. Sebab yang ni kalau you nak buat panjang, nanti panjang lah kena buat step factorization kan. Kita hanya perlu tahu U prime dengan V prime. Tapi bila dia bagi jawapan akhir, since that bawah ni satu term saja, you boleh separate. Sebab you ada dua cara sebenarnya, question rule dengan separate. Tapi disebabkan pilihan jawapan dia ada dua-dua cara, question rule dengan separate untuk jawapan akhir. So nak dapat jawapan nombor 3 tu betul, dan kita semaklah by separation, barulah you differentiate.
dan dapatlah jawapan dia 10/32. Tapi sebab dah tahu nombor 2 salah, so dah tahulah pilihan dia adalah 1 dan 3. Sebenarnya ni dari segi nak kaji. Okay, kenapa jawapan nombor 3 tu betul. Okay, and then differentiate sama. Yang revision set kita pun ada exponential differentiation, sini pun ada. Cuma ini mudah lah differentiation exponential dia. Kalau kita punya, kita kena separate ataupun kita nak guna quotient rule. So kat situ kita boleh bandingkan. Ni set U still differentiation of exponential tapi sama ada separate atau guna quotient rule. Yang sel lepas dia bagi yang simple tapi power of exponential dia adalah kuadratik. Tapi still konsep dia exponential tulis dulu, differentiate the power 2x. So dapatlah B. Lepas tu untuk seterusnya pun sama, dia suruh cari differentiation of 1/x in bracket 2x squared. Maksudnya kena kembang lah. You tak boleh lah nak nak guna, kalau nak guna UV pun boleh juga. Tapi better you hanya perlu kembang. Nak pakai UV pun boleh, cuma kalau you pakai UV panjang sikit lah jalan kerja dia tapi still dapat jawapan yang sama. So kalau kembang pun lagi better, cepat sikit nak dapat jawapan kan for basic rule for differentiation. Dapatlah. Loan tu tak, loan tu hanya nak mengelirukan you sebab tajuk dia derivatif. So derivatif kita tak ada pernah dapat jawapan loan. Yang dapat loan adalah integration of reciprocal. So yang ni memang out lah jawapan ni kan. Sebab dia nak you nampak perbezaan antara differentiation dan integration. Lepas tu sama, keluar juga properties limit. Dekat set U pun ada, set tahun lepas pun ada. So properties limit kalau darab betul lah. Kalau bahagi betul, boleh pecah, tambah pun boleh pecah, tambah, tolak. Ni pun sama, nampak tak? Dia punya kesalahan adalah dia tak follow dia punya sign. Sama dengan set U. Okay, lepas tu sama pergi pada konsep of stationary point lah, iaitu minimum point you lah. So dia akan cari kat sini cuma dia bagi general. You punya terus, you punya direct. You punya stationary point terus direct kira. Sen lepas dia bagi general kuadratik dan dia suruh cari nilai MN. So kenalah pakai konsep minimum point kat situ iaitu negative B/2A. Satu kena tengok aras kesukaran soalan kat situ sebab kita tak boleh tahu soalan apa yang keluar. Konsep dia sama, macam ni konsep dia sama tapi bentuk soalan dia berbeza. Okay. So carilah minimum point dah dapat, lepas tu gantikan untuk cari Y sebab dia dah bagi minimum point dulu 3 - 1. So bila dah dapat then you samakan untuk dapat nilai M dan N. Sebab nilai M and N tu adalah you punya coefficient untuk linear X dan juga constant untuk N. Sebab bila you cari minimum point tu adalah critical X you, nilai X you lah. So X tu adalah M lah, supposedly kan. Satu kita cari dapat M -6. Lepas tu ganti balik dalam equation dengan Y tu -1 sebab ni adalah X, ni adalah Y. So dapatlah nilai N tu 8. Sebab dia dah bagi stationary point X tu 3, Y tu -1. Dia reverse untuk cari M dan N. Selalu kita daripada kuadratik kita differentiate sama dengan kosong. Konsep sama, bentuk soalan je berbeza. Okay, and then sama juga dekat konsep sebelum ada second order tapi second order tu dalam quotient rule. Kat sini second order dia dalam bentuk product rule tapi product rule tu ada loan. Macam ni lah. Nampak dah ada X kuasa 2 ada loan 3X. So you akan pakai product rule, you differentiate ni macam tinggi sikit lah sebab you ada kena buat tu 2 kali. You tak boleh nak guna selain daripada product rule. Product rule sahaja sebab dia ada function, 2 function berbeza. Satu kuadratik, satu loan. Dan bila dah differentiate kali pertama, you kena differentiate sekali lagi, kali kedua. So kat sini dah differentiate kali pertama pakai VU prime plus UV prime dah differentiate. Dan differentiate sekali lagi guna basic rule, cuma dekat sini X differentiate satu lah. Kat sini baru you pakai product rule tu sekali lagi. Dan you akan dapatlah jawapan dia S3 plus 2 loan 3X. Maknanya rule tu sama, soalan tentang product rule, cuma bentuk soalan dia berbeza. Sebab product rule you mudah kalau compare, product rule mudah sebab product rule adalah kuadratik dan linear. Kat situ kena tengoklah aras kesederhana soalan tu ataupun aras kesukaran soalan tu. Tapi taklah sukar, cuma dari segi function dia tu bukan kuadratik dan linear. Dia adalah loan dan kuadratik. Okay, and then the second order.
Lepas tu sama juga dekat soalan U pun ada loan. Kan dekat soalan U, loan dia ni loan untuk law of loan, lepas tu you differentiate dapat reciprocal. Ini pun sama, cuma dia punya power, beza dia, ini power dia pada function 5 kan, you bawa ke depan. Power ni adalah untuk keseluruhan sekali. Maksudnya function loan tu pun dikuasa 2 kan. So ini janganlah pula ini bawa depan ya, salah tau. Itu kalau untuk function dalam loan sahaja. Yang ini memang kena direct pakai power rule of differentiation. Power rule of differentiation, okay. Dalam differentiation ni, linear ke, kuadratik ke, loan, okay. Power rule of integration yang dalam tu kena linear. Yang tadi Madam tekankan. Tadi. Ni, power rule of integration. Dalam ni kena linear function. Tapi kalau power rule of differentiation, function tu boleh jadi linear ke kuadratik. Yang penting function lah. Macam ni kan dalam loan, you differentiate dia dapatlah reciprocal kan, 2/2x kat situ. So differentiate guna power rule of differentiation, lepas tu simplify, dapatlah 2 loan 2x over x. So kita takkan bawa ke depan tapi kalau you punya function macam ni, then baru bawa pergi depan as law of log. Dan barulah differentiation ikut basic rule of differentiation loan. So kat situ ada beza. Konsepnya sama, differentiation of loan. Cuma bentuk soalannya berbeza dan how you solve the equation of differentiation. Okay, next sama memilih U dan V yang betul, tapi kat sini dia guna chain rule lah. Tadi dia guna soalan U, you guna substitution kan untuk integration U. Tadi untuk integration tu guna substitution. Ni this one. Dia keluar as substitution. Tapi yang ni dia keluar as derivative tapi dia guna chain rule. So dia boleh keluar dekat satu dekat sama ada differentiation atau satu substitution dekat integration. Sebab yang tadi adalah integration substitution, ni differentiation substitution, yang nama dia adalah chain rule. So using chain rule U lah. So U mana yang you akan ambil dengan betul. So kalau you ambil U tu 1/3x, betul tak bila you punya Y tu 2U? Salah lah, sepatutnya 2U. Sebab you letak as semua sekali set. Itu correct of the substitution of U. Kalau you ambil 1/3x, betul tak you ganti U setengah? Taklah, sebab 2U setengah ataupun 2 set U macam ni. Kena gantikan betul sebab based on your U substitution. Sebab U ni you yang tentukan you nak ambil semua ke, you nak ambil linear saja ke. Then you punya Y tu akan you ganti dengan yang you jadikan U tu substitution. Contoh kalau yang ni set, ni masalah lah, sepatutnya 2/U kan tadi, ini sama. Tapi kalau you ambil linear, supposedly yang betul inilah. Tapi sebab dia dekat bawah, dia boleh naik atas as power negatif. Dia sama. Sebab dia ada 2 jenis U je. Sama ada you ambil linear sahaja ataupun you ambil as set linear. Dua-dua akan dapat penyelesaian sama. Cuma dalam pilihan UPS, which correct U substitutions that you choose, then YU, you ganti U tu betul ke tidak. Sebab this is in the concept of chain rule by using differentiation substitution. Okay, sama juga, keluar juga limit ni. Tapi tadi soalan kita soalan pertama kan. Ini dekat dia punya susunan tu, order dia berbeza lah tapi konsep dia ada. So you buat you dapat kosong. Tapi kat sini tak adalah pilihan jawapan undefined dengan kosong kan. Kalau ada jawapan tu janganlah bulatkan jawapan tu sebab jawapan tu bukan jawapan dia. Limit mesti ada value. Okay, then buatlah sama, cuma factorization method kat sini boleh terus potong. Tadi soalan you kena adjust sebab dia adalah nilai dia punya function tu tak sama, satu positif satu negatif kan daripada awal. Macam ni, kena adjust sebab dia tak sama. Ni tak sama dengan ni, satu you adjust. Yang ni tak payah adjust, boleh potong-potong dan masuk nilai. Okay, and then sama, soalan akan tanya nature dan stationary point. So stationary point tu konsepnya sama, first order sama kosong. Dan carilah, konsep sama cuma soalan je yang tukar. Dan cari, tengok pilihan jawapan yang betul. Sebab nature, second derivative. Stationary point, first order sama dengan kosong. Lepas tu sama, tanya juga lagi stationary point.
Tapi since that you punya polinomial ni kuasa 4, bila you differentiate, power dia turun kan, jadi cubic. So bila cubic, bila nak cakap kalau cubic first order, you ada berapa stationary point? 3. Tadi 2 kan, nampak ada 3 point. So C dengan D ni teruslah out. You punya sebab senang, sebab bila you differentiate, you dapat kuadratik kan. So, bila dapat kuadratik, pilihan you adalah sama ada C atau D. Sebab you punya function tu cubic. Bila you differentiate, you dapat kuadratik. Kat situ kita faham konsep first order bila differentiate sama dengan kosong, berapa stationary point kita. Cara sama. Equate, dapatlah nilai tu. Nak dapat Y, masuk balik. Okay, and then pergi pada soalan integration, sama. Dia suruh integrate tapi integration of reciprocal linear. So reciprocal linear sebab tak ada power kat sini. Kalau ada power kuasa 2, dia akan ikut basic rule of integration lah. Tapi sebab dia reciprocal of linear, dia akan terus jadi lone. Cuma differentiate loan, integration loan dalam ni kena differentiate, kena bahagi. Jangan loan sajalah. Okay, jangan loan 5 minus 2x function. Kena dalam ni tapi put as in division in the process of you punya denominator. So dapatlah jawapan. Basic rule tapi basic rule of reciprocal integration. Tadi basic rule of separation, you kena separate dulu. Kalau soalan you punya separate, lepas tu you integrate macam biasa. Ni, you separate basic rule tapi you integrate lepas tu. Yang ni basic rule tapi loan, dapat loan. Basic rule of integration reciprocal. Lepas tu sama, soalan ni pun sama, guna integration by formula kan. Nampak atas dengan bawah, f prime x, fx. Formula ni lah. This one I write the formula. Okay, so you guna dan you tengok dapat tak you differentiate bawah ni, dapat tak atas? Oh, tak dapat exactly, you dapat 4x power 3 plus 8. So you kena adjust lah. So you keluarkan factor, so you nak hapuskan 4. So both side dia dah 1/4. Konsep dia sama kan? Ni konsep sama, cuma jenis soalan berbeza. Itu sama integration of exponential. Kalau set U, dia keluar as differentiation of exponential. Tapi you separate lah. Ni. Ini differentiation. Yang ni integration of exponential. Sama. You memang tak ada rule of integration equation dengan product rule sebab dia cangkuk kan integration. You kena separate lah. Separate dan integrate. Integration of exponential. Lepas tu dah integrate, make sure changing sign ni kena hati-hati, dapat tolak. Sebab integrate of exponential, dapat balik exponential tu dan power of exponential kena bahagi. Ni sebenarnya bahagi 1, tak tulis pun tak apa. Dan dapatlah jawapan dia. Okay, set U tak ada keluar reverse of differentiation. Maksudnya process of integration tapi reverse. Set tahun lepas ada. Tapi konsep dia still basic rule, dia boleh keluar jugalah kan. Kita pun tak tahu jenis soalan apa yang keluar kan. Tapi menghampiri konsep UPS trial. So sama. So differentiate ni nampak sebab ada differentiation, ada integration, ada D, ada cangkuk. Set U tak ada. Set yang tahun lepas trial ada differentiation, ada integration. So process of reverse. So samalah. So bila process of reverse kat sini, since that you got two function, you separate lah. So bila you separate, you dapat nilai dekat sini. Yang ni tu dapat X lah, ni tak ganggu. Yang ni you boleh tolak. Lepas tu nampak tak function ni adalah function di sini. Bila kita nak integrate reverse, kita akan dapat jawapan dia adalah X squared over 3 minus X. Untuk yang mana kotakkan ni. Yang ni integrate seperti biasa. Integrate constant dapat X. So process of reverse differentiation happen here sebab dia ada differentiation dan integrate. Okay, lepas tu terusnya pun sama, definite integral properties dia, tapi dia nak cari nilai P lah. U punya dia hanya terus masuk nilai kan. Ni dia nak cari P. So dia integrate sama, dia pecah, dia guna properties definite. Dia dah pecah, yang ni dia boleh integrate terus sebab dia tak ada properties kat sini kan. Dia hanya ada function Px walaupun P dia adalah value constant. Tapi dia boleh integrate dan dia masuk apa yang no limit. Yang ni dia boleh guna given definite punya value. So dapat negatif 2 dan selesaikan. Bentuk soalan berbeza tapi konsep sama.
Okay, and then seterusnya pun sama, integration of x plus 2 over e negative ln x. Ni sebenarnya kalau cara panjang pakai substitution kan, tapi you dah nampak ada e, ada power of ln yang kita boleh matikan. So kita boleh matikan, kita bawa lah negatif tu kat belakang. So nanti you akan tinggal algebra saja, tapi algebra in terms of fraction. And then you dapat x plus 2 over x minus y, you separate lah since that you want to integrate. So you separate, dapatlah power dia akan increasing and then you simplify. Kalau kita boleh simplifikan dia, kita tak payah pakai integration of formula ataupun substitution. Tapi kalau tak boleh, then memang kenalah guna integration by formula. Okay. Last choice adalah substitution. Tapi kalau soalan dia macam ni, correct substitution then kena ganti. Nampak tak? Soalan dia berulang. Set ni dengan set yang sekarang. Maksudnya integration of substitution. Tadi. Ni. Set sekarang dengan set yang sebelum. Cuma pilihan jawapannya berbeza. Ini kat D. Ini dekat C. Untuk set trial konsep dia lah. Kebetulan function dia pun sama. Okay, and then sama. Cuma dekat set tahun lepas trial ada absolute. You punya tak ada. Tapi kita ada dalam kita punya subtopik lah. So absolute function sama. So you kena pecah guna definite integral lah. Since that you ada positive dan negative. So ini tinggi sikit lah sebab you kena pecah based on negatif 2 kepada negatif setengah sebab you ada domain dia based on 2x tambah 1 sama dengan kosong. Lepas tu negatif setengah kepada 2. Satu positif, satu negatif. Greater than negative half, lesser than negative half. So bila dah pecah barulah you boleh integrate. So you integrate. So integrate kat sini nanti you boleh guna calculator. Kenapa Madam jump kat sini? Sebab this is all definite integral that you can use calculator. Tapi sebelum nak guna calculator tu kena pecah lah guna properties of definite. Okay. That is on evaluate integration of absolute function. Lepas tu pergi pada area, graph dah bagi. Kalau you punya graph tak bagi, dia bagi function. So you kena carilah apa yang lower limit tu berdasarkan function you. Macam tadi kuadratik kan, yang ni graph dah bagi. So graph given ni actually is graph of x power of 3 lah. Maksudnya graph graph kubik. Tapi kat sini dia buat x equals to 2y power of 3 sebab bounded kepada paksi y. Sebab kalau x jadi topik maknanya you punya area tu bounded. Nampak kat sini bounded kepada paksi y. So bila gambar dah ada, terus kiralah you tahu area belah kanan positif, area belah kiri negatif. So kena ada pagar. So daripada kosong, negatif 1 ke kosong, letaklah pagar modulus tu sebab dia belah kiri kan. Negatif, so letak. Kalau area untuk bounded x kat bawah yang negatif kena ada pagar. Jadi ini 1 kosong ke 1 itu adalah you punya untuk area daripada 0 to 1 to y power of 3 dy. Sebab ni adalah bounded to y axis. Walaupun dia tak cakap tapi daripada graph kita boleh nampak. And daripada function dia lah x dalam term y. Okay, satu jawapan area tu bounded to y axis. So jawapan yang betul adalah D lah. You salah konsep dia, nanti you akan ingat area dekat bawah tu adalah positif. Sedangkan dia adalah negatif kena ada modulus. Okay. And then sama juga dia dah bagi formula of integration for f prime x, fx power of n. Lepas tu dia suruh carilah nilai kat sini tapi dia suruh match kan mana function yang kat dalam tu untuk fx dengan f prime x. Kalau you punya, you terus integrate biasa. So ini dia suruh reverse. So dia kena tengok lah dekat function ni kena tengok oh ini sebenarnya fx. So dari situ you punya fx, you kena differentiate lah you punya f prime x. Dia tersembunyi, dia dah bagi jawapan. Kalau you punya dia dah bagi function tu, you integrate. Macam ni. You punya ni, cuma you kena naikkan lah. So senang lah kan, straight cuma naikkan dan check. Yang ini kena tengok apa fx you. Sinilah sebab based on here. So this is your fx. And you differentiate tapi you tak dapat exactly. So it's 2x plus 6.
So dekat soalan tu ada 5, memang ada 5. That is the constant. So nak matikan 5 tu dah ada. Nak matikan 2 tu sebab dalam soalan you untuk nilai 5/10 kan, untuk f prime x tu kan, ini kan fx, ini adalah f prime x. So dia dah bahagi 2 sama dengan 10 dan dia tanya apa nilai f prime x you. So dekat situ you kena darab lah ni daripada differentiate. Sebenarnya yang ni tak tulis pun tak apa. Ni just Madam nak tunjuk. Oh kalau you differentiate you dapat balik jawapan tu. Ini hanya untuk recheck sahaja. Tapi kalau daripada soalan nampak dah, oh f prime ni adalah 2x tambah 12. Inilah tersembunyi dia. Ini just nak recheck, nak tunjuk oh dapat jawapan ni balik. As the whole thing of x squared plus 12x power of 10 divided by 2. Dia boleh tanya jenis soalan macam tu. Okay, and then ni pun sama. Dia tak ada graf kan, tapi graf dia adalah kuadratik. Tapi bagusnya dia dah bagi you punya bounded x. You punya tak ada. Tu ada beza lah. You punya tak ada, just bounded pada x saja. Tapi tak ada apa dengan lower limit. There's no apa yang lower. Satu you kena lukis. Tapi kat soalan ni bounded dah as exist, tapi dia dah bantu kat sini. So dah terus tahulah negative 1, 2, 3. Dan terus guna calculator. Tu bezanya. Tak ada bantuan, buatlah graf tu. Ataupun kalau tak nak buat graf pun dah tahu graf tu senyum, and tekan calculator. A1, B0, C3. Nanti dapatlah nilai X, iaitu roots you. Then you kira apa yang no limit for integration definite. Sama untuk set A. Tadi set trial lah, set A pun sama. Dia bagi U dengan V, kalau you nak kembanglah sebab ni dua-dua linear. Kalau you nak pakai product rule, pakailah product rule. Cara tu you yang pilih sebab jawapannya akan dapat jawapan yang sama. Okay, and then sama juga soalan yang seterusnya. Dia bagi polynomial power of 4 dan dia tanya mana statement yang true. So you kena carilah. Kalau nak cari minimum point, that means you differentiate, you dapat power of 3 kan. So you akan dapat kat sini kuasa dia 3 kan. Walaupun kuasa 3 tapi sebenarnya you punya nilai roots tu you dapat 2. Asalnya 3 tapi sebab you dapat nilai untuk S kuasa 2 kat sini bila sama dengan kosong, you dapat 1 nilai dia kosong lah. Maksudnya origin, dia akan lalu origin kat situ. Satu 2 nature kat situ. 2 nature ataupun 2 stationary point. Asalnya memang 3 point tapi sebab kita depends pada kita punya function yang kita ada kat sini. Since that you factorize tu you dapat x squared dekat luar. Okay, and then sama cari nature, differentiate sekali lagi. Ini Madam buat field test lah sebab bila kita buat nilai tu tak dapat. Sebab you dua-dua ada function x kan. So bila you masuk kosong tu memang fail lah kan. So you baliklah kat inflection untuk you punya first derivative test. Kerana kebetulan you dapat inflection. Tapi tak semestinya fail test tu point you inflection. Mungkin jadi max, mungkin jadi minimum. Cuma soalan set ni dia pakai lah. Tapi basically kalau keluar pun dia akan pakai second derivative yang nilai dia greater than 0 or lesser than 0. Tapi kalau ada, kita dah ada konsep tu di situ. Kena patah balik lah first derivative. Okay, dan ini sama lah. Dan pilih jawapan yang betul. Daripada you differentiate for the polynomial function 3x kuasa 4 tolak 4x kuasa 3. Untuk cari statement yang benar. This one also repeated, cari stationary point, so dy dx, differentiate equals to 0. So since that you punya derivative tu adalah kuasa 2, so you punya critical point, stationary point 2 lah. Dan ganti, dan carilah nature. Nature you buatlah second derivative. You dapat satu minimum, satu maximum point. Sama juga, yang ini you nak differentiate guna expand boleh. Dan differentiate ataupun you nak pakai U, V sebab power dia rendah. Satu power rendah you boleh expand. So jalan tu you pilih sendiri. Jawapan sama. Okay, and then sama juga
differentiation guna product rule. Yang ni tak boleh lah. Choice dia memang product rule. Kalau macam ni kita ada choice product rule ataupun expand baru differentiate. Yang ini memang tak ada pilihan sebab you ada dua different function. Satu power of 5, x, satu lagi exponential. So kena pakai product rule, first derivative, buatlah and then simplify, dapatlah jawapan D. Okay, ini pun sama differentiate. So differentiate of power rule differentiation. Jadi power rule tak kisah dalam ni ada kuadratik ke, kubik ke sebab dia differentiation. Yang kita ambil kisah bila power rule of integration. Dalam tu mesti linear. Okay, so ni pun samalah. Differentiate dan differentiate dalam ni akan dapat 3x kuasa 2 tolak 5. Dan carilah jawapan yang sepunya dengan dia ataupun similar dengan jawapan akhir tu. Ada soalan? Ada madam. Ada soalan ke? Tekan madam. Tekan. Okey. Sama juga cari limit. Cari limit ni pun sama. Yang ni dapat nilai lah. So ini easier limit dia. Ni pun sama. Dia terus tanya formula first principle. Ni lagi mudah lah, straightforward. Tapi dalam you punya set trial tu dia apply you punya first principle dalam function. Ini pun sama, repeated lagi, dapat 0/0 kan. Jangan pula bulatkan macam ni, dia bagi 0/0, jangan bulatkan 0/0. Macam you punya undefined. So you dah tahu dah benda tu dalam you punya mind walaupun you belajar masa Januari dengan masa bulan 1 lah differentiation kan. Tapi sebab nak duduk hari Jumaat nanti semalam, ni dah dari segi revise ni dah ada konsep tu kat kepala sebelum nak jawab hari Jumaat nanti. Okay, sama juga differentiation ni. Yang ni you boleh dua cara lah, sama ada you separate sebab dia satu term je kat bawah ataupun you nak pakai question rule, it's up to you. So you differentiate nanti dapat jawapan yang sama. Untuk jimatkan bahasa kita separate lah kan sebab satu term. Okay, and then sama this one repeated dapat 0/0, so kena factorize barulah masuk nilai. This one differentiation constant, kosong lah kan. Differentiate constant, kosong. Integrate constant, 4x. Tu ada beza ya. So differentiation untuk log, dekat sini ada beza sikit lah. Maksudnya kena tukar lah kan. Kena change base. Maksudnya penggunaan konsep log kat situ. Change base jadi ln x per ln b. Barulah you differentiate. Jadi kat sini you differentiate nanti you dapat 1 per ln b. 1 per ln b ni adalah constant. Jadi constant jangan buat apa-apa. Constant tulis balik. Differentiate ln x. Ln x dapat reciprocal. So tu akan dapat jawapan ni. Ini lain sikit lah. Dia punya konsep tu adalah you guna changing base baru you differentiate. Sebab dia asas dia b dengan x kan. Kita hanya belajar differentiation of ln. Kita tak belajar differentiation of log. Jadi you kena change base kepada ln punya natural log. Okay, sama juga integration yang ni. So integration ni separate lah. Separate dan integrate. Sebab satu term kan. Lepas tu sama area bounded untuk y axis. Sebab nampak pun bounded tu lebih kepada y axis lah. Walaupun soalan tak cakap. Tapi you nampak area tu bounded pada x. So carilah point of intersection dulu. Baru dah nampak siapa over. Diri kat sini. Oh, line kat atas. Curve kat bawah. Jadi line tolak curve. Lepas tu kira lah. This one kira pakai calculator. Tapi kena tahu dululah point of intersection. Sama juga integration ni, nampak tak power rule. Yang ni boleh guna terus sebab dalam ni linear. Tadi tak boleh, set U tak boleh. You kena kembang kan. Sebab dalam dia kuadratik. Untuk integration, power rule integration je, kena pastikan dalam function tu mesti linear. Lepas tu sama integration of absolute function. So kena pecah dulu, barulah pecah ikut domain untuk you punya absolute x plus 2. Dan barulah boleh guna calculator. Yang awan ni semua guna calculator. Okay, and then sebab dalam calculator tak ada function absolute. So tak boleh straight away dari awal tekan calculator. Salah lah kat situ kan. Memang tak dapat lah. Bukan salah, memang tak dapat lah jawapan kan. So satu pecahkan dulu ikut konsep absolute. Okay, and then integration of integral, tapi nampak macam reciprocal, tapi sebab dia kuasa 3, so dia tak akan keluar ln lah. So dia akan pakai basic rule of integration.
Okay, and then definite, yang ni boleh terus tekan calculator walaupun you nampak cert kan, tapi you boleh tekan calculator function ni dalam straight away dalam calculator. So ini macam bonus lah kan, so terus tekan, dapat lah. And then integration respect to x ni definite, so tak ada upper lower, so kena buat lah. So keluarkan as power of half, and then this is power rule of integration kan. So power rule of integration, semak dalam tu adalah linear tak? Ni kan kalau dah buat dalam ni linear, so boleh apply lah power rule of integration sebab 2x. Then selesaikan, dapatlah jawapan yang sepunya sebab dia tukar jadi cert konsep. 3/2 tu jadi bentuk cert. Ini tak adalah. So pilih jawapan yang equivalent pada dia. Okay, and then sama cari integration of x, ex, 3x squared plus 1. Ini sama integration by formula. Yang nombor 1 yang ada e, fx, depan dia adalah dia punya function tu you differentiate betul tak? So ini guna integration formula yang itu. So sama fx tu check differentiate dapat tak atas sebiji? Tak kan? Atas x you dapat 6x, so kena matikan 6. So both side darab 1/6. Okay, ini pun samalah, integration reciprocal dapat ln. Okay, and then this one also process of reverse differentiation. So dia nak cari integrate, similarity dia ada tapi tak ada sama, so adjust kena darab dengan negatif 2 sebab dia 10 kan, sedangkan you differentiate ni adalah dapat negatif 5 tapi you dapat 10, so you nak matikan you boleh factorize lah. 5 tu adalah negatif 2 kali 5, negatif 2 kali negatif 5 sebab you dapat positif kan. So both side darab dengan negatif 2. Tu cara nak adjust untuk process of reverse. Sama juga integration of constant dapat 7x. Tadi differentiation kan, dapat constant. Lepas tu this one also the same thing. Never pergi laju sebab dah 26. Ni pun samalah. Differentiate ln. Tapi nak cari dy dx, so differentiate lah you punya proses dan masukkan 3. Ini pun sama. Second derivative, power rule differentiation, tapi cari sampai second derivative. Ini pun sama, cari untuk product rule dy dx, and then here cari untuk you punya first principle, mana yang betul. Sebab dia ada perkataan kat soalan tu, memang dah ada perkataan first principle. Okay, and then cari local minimum point, carilah guna konsep yang sama, dy dx equals to 0. Ini pun sama, limit. So menggunakan konsep limit tu untuk cari nilai x approaching 5, apa nilai fx dia. Okay, ini pun sama, cari dy dx. Bila you ada chain rule kat sini lah, so you have to do differentiation tu, ganti dan differentiate. Ini pun sama, derivative, power rule of differentiation. And then this one also the same thing, you nak cari differentiation of y, fx tu, tapi bila x tu 6. So ini actually you boleh guna calculator lah. Kalau you pandai, you masukkan function ni, function ni as dy dx kan, function ni, lepas tu tekan x sama dengan 6. Yang ni secara manual. Okay, and then differentiation of ln over x, sama juga differentiation using quotient rule. Okay, and then here also differentiation untuk ln to x squared tu, you differentiate, you dapatlah nilai simplification dia sebab you differentiate ln tu dua function. Tapi differentiation of ln dapat reciprocal, ada dua lah, dua function kat situ. First derivative tu adalah dy dx lah. Second derivative adalah second order, maknanya second differentiation. Nama lain dia. Ini pun sama, bila x equals to 2, apa nilai dia untuk ax squared plus b, general form lah. So samakan, nanti akan dapat nilai dia adalah 4a. Gradient pun sama, dy dx sama m sebab kita tahu dy dx tu adalah gradient. So nak cari, masuk nilai dan dapat jawapan. This one also the same thing, integration. Ni pun sama. Okay, ni pun process of reverse. Dan juga untuk integration. Ni pun sama, nampak process of definite kan, pecah, lepas tu masuk nilai, and then area, siapa kat atas, siapa kat bawah, siapa tolak siapa, pilihlah pilihan jawapan dia, and then dia bagi cara kerja tu untuk betul tak cara kerja dia dengan apa dengan low limit, jawapan akhir. Macam tadi dia cari point of intersection kan dengan jalan kerja, so pilihan tu adalah jawapan jalan kerja dalam you punya concept of area. Ini pun sama, nampak dah bounded pada y tapi kiri, so mesti ada pagar.
Tapi kalau you tekan calculator memang tak ada pagar lah, you akan dapat jawapan dia negatif. Tapi kalau you pandai, you tahu A dia tak boleh negatif kan. So jawapan dia 8/3. Ni pun sama process of reverse. And then this one integration of you punya process of integration of substitution, siapa u kan, x power of 4 minus 2. Sebab kalau pakai integration formula, ini fx power n, ini adalah f prime x. So u adalah power of 4 polynomial. Choose the correct one. Substitution adalah B. So this one sama juga. Lepas tu pergi pada set C pun sama, dapat limit. Yang ni kita masuk memang dapat nilai. So teruslah, yang ni masuk dapat kosong-kosong, adjust, factorization, dapat jawapan. Limit memang akan dapat value. Okay, and then sama juga differentiate ni, guna separation. Kalau you nak pakai equation rule pun boleh, tapi separation lagi mudah lah. Okay, and then sama juga yang ni, cari differentiation by using first order, cari guna product rule dan cari nilai dia bila x sama -1. Kalau rajin terus masuklah function ni dalam calculator sebab nilai dia dah ada x -1. Sebab you nak pakai calculator mesti ada nilai x untuk you masukkan. Okay, lepas tu sama cari differentiation of loan, cuma yang ni aras dia tinggi sikit lah sebab you ada loan, ada function, lepas tu ada power of half. Ni pun sama. This one also same thing. Dia set ulang kaji tu aras dia tinggi sikit. Tapi set trial kita akan hampir dengan soalan bahagian punya soalan nanti. Iaitu pada malam Sabtu nantilah, malam Jumaat nantilah esok. Yang ni pun samalah power rule dan ini konsep saja. Dan akhir dengan jawapan integration of area. Nanti tengok sendirilah untuk set B dan C. Ada soalan? Tak ada kan? Okay, so pastikan jawab dengan betul lah esok malam untuk 24 soalan differentiation dan integration. So, kalau tak ada apa-apa, that's all. Thank you class. Besok kita masuk tajuk baru topik 4. Okay. Okay. Thank you, madam. Alright, welcome.